kita dah diberikan amanah di dalam berkhidmat di dalam ATM. Betul. Jadi benda tu yang jadi inspirasi kat kita orang, takut untuk buat salah. Sebab kita dah duduk di dalam satu orang kata apa, tempat yang di mana tak sepatutnya kau gagal sebagai seorang anggota tentera. Saya pernah berkhidmat di dalam Gerahas ni. Dia lah satu orang kata apa, asas komando ni telah mendidik saya ataupun mengajar saya macam mana apa itu erti ketahanan dan keyakinan. Kalau kita hanya ada ketahanan tapi kalau kita tak ada keyakinan, kita jangan buat. Bertindak benda yang baik melalui orang kata apa, rule undang-undang, melalui law undang-undang. Bukan agresif. Agresif ni kau kena tunjuk agresif yang benda kau nak bawa satu benda baru. Ini benda duduk tepi-tepi jalan nak merangkak, nak berguling-guling, ni bukan dia baik masuk komando. Keberanian seringkali dan telah lama dikaitkan dengan angkatan tentera. Lelaki dan wanita gagah berani berpakaian seragam ini dikagumi dan disanjungi kerana sanggup berdepan bahaya di medan perang dan sentiasa bersedia mempertahankan negara. Walaupun keberanian fizikal memainkan peranan penting dalam tentera di mana sebahagian besar masa mereka menahan tekanan dengan mempertaruhkan keselamatan mereka, keberanian moral sama pentingnya. Terutamanya dalam memilih jalan yang benar, jalan yang tidak digemari ramai. Diberi arahan untuk melakukan perkara yang tidak dibuat oleh insan lain, harus bertingkah laku gagah, tegas dan agresif, sambil menunjukkan disiplin sepanjang masa. Sempena Hari Angkatan Tentera Malaysia pada tahun ini, Scoop.my menemu ramah secara eksklusif dengan Pesara Komando Tentera Korporal Bersara Muhammad Ismawi Ismail yang telah berkhidmat selama 18 tahun di bawah Grup Gerak Khas, satu regimen pasukan khas daripada Pasukan Tentera Darat Malaysia. Korporal Bersara Muhammad Ismawi atau lebih dikenali dengan panggilan Mawi Black Commando mengimbas kembali perjalanan beliau dari hari pendaftaran dalam Angkatan Tentera sehingga hari terakhir beliau berkhidmat di Kamp Iskandar Mersing, Johor Darul Takzim pada tahun 2016. Mula-mula saya masuk askar dulu, kenangan terindah dia, arwah mak saya tak percaya saya minta askar. Benda tu datang daripada diri sendirilah. Diri sendiri itu yang buat kenangan saya rasa, yalah, mak saya pun dah tak ada kan. Arwah tu orang kata apa, tak percaya tau. Dia macam mati hidup balik. Dia siap pergi masuk muka. Dia siap pergi masuk muka. Betul ke anak aku ni nak masuk askar? Saya balik pada waktu tu saya nak pergi minta tu, saya tidur awal. Dia tak percaya saya tidur awal sebab saya akan balik pukul 3-4 pagi. Konon balik operasi lah konon. Okay? Balik operasi. Masa tu saya balik, saya tidur awal. Sebab pukul 6 saya nak keluar dah. Sebab saya nak ambil first bus untuk pergi ke pemilihan. Masa tu di Aminuddin Baki di Desa Pandan. Yang tu kenangan saya terindah lah. Antara itu momen antara saya dengan arwah mak saya lah. Dia tak percaya. Dia tak percaya. Itu yang saya rasa alamak. Mak aku tak percaya kat aku kan. Tapi sebenarnya benda tu adalah semangat. Maknanya masuk di sini dia tak percaya tu, kau buat dulu. Kau buat dulu. Jangan cerita ni kau baru nak pergi ke apa, tak ada. Maksud di sini, apa yang saya faham, kau pergi dulu. Jangan kau sembang, mak nak pergilah, nak minta ni, tak payah. Saya pergi, saya balik, saya tunjuk kat mak, saya lulus mak. Zaman saya masih lagi pakai surat. Tahun 98 tu masih lagi pakai surat. Pakai handphone tu kategori masyuk. Orang Sengah panggil asyuk, dia tak sebut masyuk. Masa tu. Itulah momen yang saya terindah, yang saya rasa yang benda tu saya takkan lupa. Basic Komando ni pun sebenarnya salah satu kenangan yang terindah antara kita dengan kawan-kawan. Tapi kenangan kelas saya dalam hidup saya itulah kenangan momen saya masuk askar tu dululah. Saya rasa macam tak percaya. Sebab saya sendiri sebenarnya pun tak percaya. Itu yang saya rasa indah tu bagi saya. Kan? Jadi sikit sebanyak tentang keindahan tu lah. Kalau keperitan ni pergi Basic Komando lah. Basic Komando tu perit lah. Kesedihan dia tu memang orang kata apa, walaupun di hujungnya indah, tapi indah kabar daripada rupa. Faham tak?
Ingat kan habis besi komando ni dah indah semua ni tak? Dia sebab askar dulu dia kita perlukan kena orang kata apa? Sedikit kecekalan. Sebab kata dalam askar ni mental jangan cair. Sebab kita nak kerja dalam satu konteks kumpulan kecil ataupun kumpulan besar, kita mesti ada orang kata apa? Ramuan dia tu. Dah digaul. Kan? Walaupun dah pernah digaul di Pulpak, pusat latihan penerbangan khusus tu yang mendidik kita untuk kita lulus sebagai anggota beri hijau. Kemudian akan berpindah, akan dibagi kepada unit-unit, dilibatkan unit 21 komando, 22 komando dan 11 HJK, unit-unit tempur. Jadi dari segi konteks pergaulan askar ni dia lain. Dia lain, dia kasar. Dia kasar. Itu yang ada tewas. Ada yang tewas. Ada yang tewas. Itu kenangan apa ni orang kata apa perit tapi penghujungnya syok jugalah. Dalam askar ni sebenarnya semua kenangan dia banyak indah dan perit dia sama. Dia sama. Tak boleh nak cakap perit je. Sama je. Tak boleh nak cakap perit lah aku dalam askar ni tak. Manis semua ada. Manis pun ada juga. Jadi apa dalam askar ni dia ramuan dia sama. Dia tak boleh nak ni bezakan. Bagi saya dalam askar ni dia balance. Meskipun latar belakang keluarganya berkhidmat dalam tentera, di mana bapanya pernah berkhidmat dengan Regimen Askar Wataniah dan arwah datuk saudaranya juga bekas komando, arwah Ibu Mawi pada asalnya menentang keputusan yang telah dipilih olehnya untuk mendaftar bagi berkhidmat dalam angkatan tentera. Dia bangga dalam masa sama mak saya pun tak percaya. Sebab kalau ikutkan dia orang tak bagi saya pergi dulu. Arwah mak saya ni bapa saudara dia. Jadi atuk saudara saya lah, adik arwah mak nenek dia lah, mak saya lah, mak dia lah. Pun bekas anggota komando. Bernombor 4 angka, 9336. Dia masuk tahun 50 lebih. Okey, tahun 56 macam itulah, 57. Saya sebelum merdeka dia masuk askar. Dan dia pernah mengikut arwah pakcik dia ni duduk di kem Sungai Udang. Jadi masa saya nak masuk dulu mak cakap tak payahlah. Dia cakap tak payahlah. Dia cakap tak payah. Mak dah tengok dah dulu. Sebab atuk saya dulu pencen pegawai waran tahun 76 di kem Sungai Udang. Dan berpencen tu arwah tu duduk di Sungai Koyan tu yang dia bagi tahu tu. Sebenarnya saya ni dah ada legasi dia ni. Cuma tak tahu dulu. Tak tahu bila tahu rupanya arwah atuk aku dulu pun komando juga. Jadi benda ni tahu bila dah buat baru tahu. Dah buat baru tahu. Biar elok macam tu. Elok macam tu. Jangan dah orang kata apa dah apa ni sebelum pergi dah tahu. Jadi dia akan macam ya alamak atuk aku komando. Jadi nak advantage. No, dalam askar no. Adik-beradik pun kita senam. Kan? Adik-beradik pun kita tibai ke. Adik saya pun kena tibai dengan saya. Jadi arwah mak saya dengan bapak saya masih ada lagi. Umur dia 70 sekarang ni. Dia datang masa saya tamat latihan tu datang. Saya tamat latihan di Sungai Udang tahun 99. Masa tu baru nak pulih daripada gawat. Kan banyak benda kita buat latihan banyak kan masa tu bajet tak ada lah. Senang cerita tapi kita tetap juga buat khusus tu macam biasa. Dan saya lulus siri 3, saya pergi 2 siri. Saya lulus tahun 99. Siri 3 99. Dan saya masa tu bergelar warga gerak khas dan menjunjung beri hijau. Ni beri hijau lah. Ni unit pertama saya 22 komando di kem Kuala Kubu Baru. Sekarang ni sebagai unit semboyan dekat sana. Di bawah Pak Div kalau tak salah saya lah. Menyentuh mengenai dakwaan segelintir veteran diabaikan selepas menabur jasa kepada negara tercinta, Mawi menegaskan dakwaan tersebut adalah palsu. Sebaliknya, ia terpulang ke atas individu untuk mengambil inisiatif sendiri bagi menjadikan kehidupan mereka lebih teratur. Tak tembela ni saya tak berapa ni lah sangatlah. Kena usaha. Bukan saya nak blame, bukan saya nak blame orang yang kata tak terbela ni tadi. Cuma benda ni sebagai satu ingatan. Ingatan sebenarnya bukan untuk orang yang tak terbela tadi tu. Orang yang sepatut membela. Ni veteran-veteran ni, setiap veteran ni ada persatuan dia. Dan ada dalam persatuan, askar ni ada nombor. Dan dalam konteks ada nombor dia pula, dalam rekrut, dalam ni dia ada buddy-buddy sistem dia. Lagi pula zaman sekarang ada WhatsApp, Telegram, TikTok.
Kadang yang tak terbela tu main TikTok. Jadi macam mana kita nak cakap tidak terbela? Betul. Kadang dia tengok di TikTok, tapi alamak aku susah lah tadi. TikTok okey tengok. Tengok rating naik. Kita yang ada nama wow ni pun orang tak bagi kita duit. Shilling ting. Itulah ada masuk di situ. Buatlah sesuatu melalui ilmu dan kemampuan. Jadi benda ni orang kata apa, sikit sebanyak membantu dari segi konteks kita sebagai manusia yang hidup kat muka bumi ni. Janganlah kita berharap je. Buatlah, mampu buat, selagi mampu buat. Sampai kita habis nyawa. Itu je. Dan akhir sekali, Mawi berharap generasi muda hari ini mempunyai keinginan untuk menyertai Angkatan Tentera. Tapi kalau dari segi kesiapsiagaan, anggota tentera kita memang antara yang terbaik. Okey? Dia detail. Dia walau macam mana pun dia akan taat. Dia akan ada kesetiaan, dia kuat. Tapi tak semuanya macam tu. Ada yang sikit yang belok, bengkok tu semua normal lah. Kita kena hadap. Kita kena hadap. Tapi Malaysia contoh, so far pernah Malaysia terlibat dengan pertandingan di Jordan antara Special Forces. Ranking dunia. Boleh dikatakan top 10. Kan? Kalau kita tengok antara almarhum Major Lieutenant Colonel Zahir Armaya, anak Badul, dia antara orang yang melatih China punya tentera. Kalau kita tengok video-video dia yang lama kita boleh cari, dia boleh jalan tepi peluru je. Jadi keberanian dia tu lah. Dari situlah. Keberanian di situlah. Mana antara Malaysia ni dari segi persediaan manusia dia good. Saya cakap, saya contoh, memang good. Ni pengorbanan. Tak semestinya anggota tentera tu hanya berkhidmat di dalam negara untuk mempertahankan negara. Dan kita ni hidup di dalam muka bumi, kita perlu mewujudkan keamanan serantau. Kalau anak muda tu terima benda tu sebagai satu inspirasi untuk diorang, saya berharap mereka yang berkelayakan tu bolehlah cebur. Jangan cuba. Cebur tu dia akan buat betul.